kita mulakan seperti biasa dengan doa dan memohon bantuan ya Allah, supaya Allah sentiasa membimbing kita untuk menguasai bahasa Al-Quran ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي بعزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, mungkin kita mulakan dengan bacaan umum kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi dalam tajuk mengenal tanda-tanda dan ciri-ciri kalimah ismun ya. Kita adakan ulangan supaya yang pertamanya yang ada dalam kelas akan dapat melihatnya beberapa kali dan mengenalnya dengan baik. Yang keduanya yang kadang-kadang tidak dapat bersama dalam kelas tu, dia akan mengambil manfaat dengan penerangan ya. Dan saya tumpukan kepada latihan supaya apabila kita mendengar pembelajaran, lepas tu kita akan latih dia ya, buat latihan untuk menerangkan ya. So minggu lepas kita telah dapat rakan-rakan kita berlatih menerangkan ya. Kalau penerangan tu, kalau saya kongsikan skrin sekarang, iaitu menerangkan tentang ciri-ciri kalimah Al-Quran bermula dengan di sini. Kita tahu kalimah ismun dalam Al-Quran tu boleh mengambil i'rab yang marfu', yang mansub dan majrur ya. So kita telah berkongsikan kenapa kalimah ismun Al-Quran tu boleh jadi marfu' dalam berbagai-bagai keadaan. Begitu juga kalimah ismun boleh jadi mansub dalam berbagai keadaan, dan dia juga boleh menjadi majrur dalam keadaan berbagai-bagai keadaan ya. So hari ini kita buat latihan secara oral ya. Oral iaitu minggu lepas saudara Audi, kalau tak silap, lepas tu siapa ya? Aida ya? Norida. Norida tak ada. Syarhan. Dua saja ya. Dua je. Okey ya, dua saja. Okey, hari ini kita buat secara apa? Secara oral ya. Secara oral bermula dengan di sini ya. Jadi saya akan ajukan soalan tu pada saudara tuan-tuan yang perempuan yang ada dalam kelas ni. Saya nak test, boleh tak menjawab ya, boleh tak menjawab. Jadi kalau dia boleh menjawab tu, menerangkan tu, mana jelaslah penerangannya ya. Hari ini kita fokus pada marfu' dulu ya. Marfu'. Okey. Mula dengan atas lah, saudara Audi ya. Saudara Audi, kita tahu kes pertama kalimah ismun tu boleh mengambil marfu' kerana statusnya adalah sebagai subjek. Dalam ayat tu dia subjek, dan biasanya kalau subjek tu mengambil tempat dipanggilkan mubtada ya. Mubtada kita kata dia i'rabnya marfu'. Okey, cuba terangkan berkenaan dengan tajuk dia marfu' sebab dia subjek.
Okey, dalam kes pertama ni ialah ikutkan dalam kes mubtada, khabar pada mubtada. Mubtada ni yang saya faham ialah apa tu, subjek yang terletak di permulaan ayat. Ya, Jadi kalau ikut slide, dia contoh. dia belum ni, tak ada kena mengena khabar lagi ya. Okey, okey. Ini mubtada saja. Okey. Mubtada ni ialah kalimah yang menjadi subjek kepada satu ayat, letak di Ya, permulaan ayat. subjek tu maknanya apa? Cerita Cerita, utama. cerita utama dalam permulaan Ya. ayat. Okey. Okey, dan biasanya dia berkedudukan mubtada di permulaan ayat. Apa contoh dia? Di Uh, sini ayat ni ada. Ikutkan itu Allahu tu. Allahu tu adalah subjek Subjek. yang mubtada. Mubtada. Kadang-kadang subjek tu tak semestinya mubtada ya. Ada juga subjek tu dia tengah ayat. Tapi ini dia permulaan ayat tu dia subjek, pada masa sama dia juga di permulaan ayat yang dipanggilkan mubtada, jadi dia dah tentu akan mengambil i'rab yang marfu' ya. So i'rab yang marfu' ni maksud dia apa ya? Maksud dia ialah bila dia subjek, bila dia mubtada, bermakna tak ada kalimah lain yang mempengaruhi dia. Dia ni berdikari. Dialah yang kontrol, orang kata, cerita di dalam ayat tu, bukannya orang lain yang apa mempengaruhi dia. Itulah dipanggilkan marfu'. Ya, so salah satu daripada kes kenapa dia marfu' ialah kerana dia subjek yang mubtada. Okey. Lepas tu kita ambil seterusnya, dia juga boleh berlaku marfu' ya apabila dia khabar mubtada ya. Okey, saya tanya Puan Halimatun ya. Cuba terangkan kes yang kedua ni. Ini kedua lah. Yang pertama dia subjek tadi. So kes yang kedua ialah apabila dia juga adalah khabar mubtada. Khabar mubtada tu pun anak mana dia? Khabar mubtada ialah dia khabar kepada kalimah subjek tadi. Subjek dah tentu marfu' kan? Kemudian khabar dia pun marfu'. Ya, marfu' juga. Okey, cuba jawab soalan tu. So daripada jawapan tu kita akan tengok setakat mana kefahaman dia. Kalau tak apa kurang faham tu kita akan bimbing lah ya. Kita akan bantu lagi untuk menjawab soalan tu dengan lebih kemas ya. Okey, Puan Halimatun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita rujuk kepada slide yang nombor 36 tu, ada dituliskan contoh ayat yang kita boleh Okey. refer khabar mubtada ni, Okey, cuba. iaitu Allah, Okey. wallahu sami'un alim. Jadi Okey. Allah itu adalah subjek, dia marfu, dan khabar ni adalah Dan mubtada ya. Allah tu uh, subjek, marfu' dan juga mubtada. Betul. Lepas tu kemudian Sami'un Alim, kita tengok satu persatu kalimah. Sami'un ni adalah khobar kepada subjek. Allah. Dia Wallahu, Ah, Allahu ni. Jadi okey. dan dia mengikut kepada subjek itulah, iaitu marfu'. Jadi khobar pun Sami'un juga adalah marfu'. Marfu'. Okey. So bila subjek mubtada marfu', khabar dia mesti marfu'. Marfu'. Itu Uh, undang-undang dia ya. Senang uh, dia. Okey. Dan Allah ini adalah uh, makrifah, dan Sami'un ni adalah nakirah. Nakira. Jadi khabar ni dia menceritakan tentang subjek itu. So Maksudnya bermakna pelaku, dia tidak semestinya mengikut makrifah ya. Itu khabar. ya, Ah, mhm. Dan, dia menceritakan tentang siapa Allah itu. ya, Jadi Allah itu adalah subjek, pelaku utama dalam cerita, dan Sami'un ni adalah khabar yang menceritakan tentang siapa subjek itu. betul. Kalau So, kalau kita berikan makna tu, apa dia Sami'un tu? Yang menceritakan Allahu tu.
Sami'un ni iaitu yang maha um, mendengar. Maha mendengar. Maha Maha mendengar. mendengar ya. Okey. Okay, sambung. Alimun pula. Okay, alimun pula adalah khabar yang kedua, juga mengikut kepada uh, i'rab marfu', iaitu refer kepada mubtada', ya, subjek yang marfu'. Dia khabar yang kedua ni adalah alimun, bermakna yang membawa maksud yang maha mengetahui. Okey. So maknanya di dalam ayat ni Allah nak menceritakan dirinya dalam dua khabar lah ya. Ya, dua khabar Pertama iaitu Allah nak mengatakan Allah tu maha mendengar ya, lepas tu ya, maha mengetahui. mengetahui. Okey, itu kalau konteks kalimah boleh, kalimah ismun yang boleh mengambil i'rab yang marfu' disebabkan dia tu adalah khabar kepada mubtada. Ya, Mubtada'. mubtada yang biasanya mubtada tu adalah subjek lah. Hmm. Okey. Soalan saya ialah kalau kita tengok cerita tadi Sami'un tu sebenarnya dia sifat ya. Mhm. Betul tak? Sifat kepada Allah yang maha mendengar tu sebenarnya sifat ya. Okey. Ya. So kenapa di sini kita tak boleh panggil dia isim sifat? Kita panggil dia khobar pula. Sebab dia uh, bukan nakid, bukan makrifah, sebab dia tak ada alif lam, dia tak ada, betul, Alif lam uh, ta'rifah. alif lam takrifah. Okey, betul Bila dia jawapan. ada alif lam takrifah, dia boleh jadi makrifah lah. Kalau Sebabkan dia dia tak ada ada, alif jadi lam jadi ta'rifah, nakirah. dia isim makrifah. Jadi apa tu Allah tu makrifah, sifat dia makrifah, jadi pertalian tu kita panggilkan dia isim sifat ya. Tetapi kalau cerita kepada Allah tu dia tidak sama makrifah dia, jadi dia tidak boleh dipanggil isim sifat. So dia kena panggil khobar. Itulah konsep khobar apa ya. Sebenarnya khobar dengan sifat ni benda yang sama. Ya, benda yang sama. Dia nak cerita pasal Allah tu. So satu cerita tu dia boleh boleh panggil isim sifat, satu cerita boleh panggilkan khobar. Ya. Kalau dia sama, dia mengikut, then kita panggil dia mengikut, maknanya i'rab dia pun akan ikut, makrifah dia pun akan ikut. Itu kita panggil dia sifat, isim sifat. Tetapi kalau dia macam ni i'rab saja ngikut tapi makrifah dia tak ngikut. Ya, dia nakirah, tak, dia tak makrifah. Tu kita tak boleh panggil isim sifat. So kalau tak boleh panggil isim sifat, kita panggil dia Khabar. khabar. Khabar ya. Khabar. Okey. Okey, nampaknya semakin jelas tu ya. Itu yang kita nak pastikan peserta-peserta kita ni bukan setakat dia dengar saja. Sebab tu saya sebenarnya slide kita banyak lagi ya. Saya tak mau apa ni kita ajar banyak tapi nanti gugur banyak kan, tercicir banyak. Biar sikit tapi padat, sikit padat macam tu. Dan tuan-tuan sebenarnya bila dah tahu macam ni kan, sikit-sikit boleh praktikkannya. Apa praktiknya? Ajar orang lain. Itu ya yang teknik QHS nak bawa berbeza dengan kalau tuan-tuan mengikuti kelas lain, dia nak habiskan modul ya selalunya. Dia ada masa tu dia nak habiskan, tapi masalahnya ialah dalam kita dah habis tapi banyak benda yang cicir. Kita tak dapat tangkap dia betul-betul. Jadi ukuran kita bukannya masa. Ukuran kita ialah pencapaian ya yang berbeza ya. Okey. Tahniah pada Puan Halimatun. Kita tengok yang ketiga dalam apa senarai yang saya ada ni ialah Ida Ismail lah ya. So Ida Ismail ni nama sebenar dia apa? Nurida ya. Assalamualaikum Ustaz. Okey Dengar? ya. Ini Dengar Ustaz? okey, ini kita hari ni buat kuis saja ya. Oh, Kuis tu nak memperkemahkan lagi apa yang kita dah belajar tu dengan cara kita menjawab soalan pula. Ya, minggu lepas 2 minggu tu kita berlatih menerangkan. Hari ni kita nak menjawab soalan dia. Dia berbagai cara kita nak belajar ni ya.
Okey, soalan saya ialah yang nombor 2 dalam slide ini dia sebut situ apa kalimah ismun selain daripada subjek mubtada yang maksud dia boleh juga jadi apabila dia fa'il, ya. Kalau Pelaku. kalimah tu adalah fa'il iaitu pelaku kepada kata Kata kerja. kerja dan naib Ya. fa'il. So fa'il ni boleh mengambil dua bentuk, ya. Satu kita panggil dia fa'il, kemudian yang kedua kita panggil dia naib fa'il. Fa'il. Okey, cuba terangkan. Daripada penerangan tu kita akan tahu kemas tidak, ya, kefahaman tu. Minggu lepas ada kan? Saya Ha. ada minggu lepas ada. Okey. Minggu sebelum tu pun ada kan? Belum tu tak ada, minggu lepas ada. Oh, minggu lepas ada, Sebelum tu okey. tak ada. So Ah, minggu lepas kita ada buat apa ni kan? Saudara Adi pun ada menerangkan, ya. ada. Okey, kalau untuk membantu tu saya apa? Saya tunjukkan Okey. slide yang berkaitan. Ini ialah fa'il, ya. Lepas tu yang ini ialah naib fa'il. Dia ada dua slide. Okey, Oh, mulakan fa'il dulu yang ni, ya. Kenapa dia marfu'? marfu'. Okey, untuk fa'il pelaku artis kepada kata kerja, perbuatan. Okey, khalaqa kata kerja, fa'il Okey. madi. Okey. Okey, Allahu fa'il pelaku yang marfu'. So kenapa dia marfu'? Sebab dia adalah pelaku. Betul, itu jawapannya. Maknanya apa? Semua fa'il kepada kata kerja termasuk kata kerja fa'ilun madhi, ya. Dia Allah tu adalah mesti. pelaku, khalaqa yang menciptakan. Okey, macam mana kita mengenal Allah tu pelaku dalam susunan kalimah ni? Kejap Ustaz, saya nak rujuk nota ya. Ha. Mana nota saya? Sebab dia ada apa tu? Tak. Yang apa Ustaz, yang hu tu, Allahu. So dia ada apa? Baris depan Baris hadapan. menunjukkan dia marfu', ya. Ya, di baris Itu hadapan. itu ada itu satu tanda. Dia ada dua tanda, ya. Okey, apakah Tanda tanda kedua? tanda kedua, Tanda kedua menunjukkan dia tu pelaku, fa'il, ya. alif lam. Bukan? Bukan Ustaz. Bukan Bukan. Mana? Satu lagi apa ya? Tanda kedua ialah pelaku kedudukannya mesti selepas kata kerja. Pelaku mesti selepas kata kerja. Jadi Hmm. khalaqa tu kata kerja, Okey. jadi Allah tu selepas kan. Hmm. Jadi itu menunjukkan dia fa'il. Maknanya fa'il itu tak boleh sebelum. Oh, dia tak. Okey. Maknanya Ah, kalau pelaku tu mesti selepas kata kerja. ya. Untuk fa'il madhi, ya. Sekarang ni Supaya sebab mati. ini ialah fa'il madhi. Khalaqa ialah fa'il madhi, jadi pelaku kepada perbuatan fa'il madhi mesti selepas. Selepas kata kerja. Selepas kata itu kedudukan. Itu tanda nombor satu. Tanda nombor dua, Hmm. bila dia selepas tu dia mesti marfu'. Marfu'. Itu cara. Dua tanda itulah membuktikan dia itu adalah kata kerja. Yang marfu' tu Ustaz yang baris hadapan kan Ustaz? Baris hadapan lah. Itu tanda. Okey. Marfu' tu ditandakan oleh baris hadapan lah. Okey. Kenapa saya katakan dua-dua mesti ada? Katakanlah Allah tu selepas khalaqa, Allah tu selepas juga kan? Tetapi kalau dia tidak mengambil baris depan, kata dia ada baris atas. Dia bukan fa'il dah. Oh, dia bukan pelaku dah. Bukan pelaku dah. Walaupun dia selepas, ya. So maknanya dua Dia jadi syarat tu. dia jadi apa Ustaz kalau Dia jadi kata objek. tak ada? Dia jadi objek. Oh, jadi objek. Kalau katalah kalimah dalam ayat ni, kalimah tu ialah khalaqallaha. Ya. Kedudukan dah betul. Tapi syarat yang kedua tidak memenuhi, iaitu dia tak marfu'. Dia tak marfu'. Dia baris atas menunjukkan dia maksud, mana dia objek dah. Maknanya ayat tu bukan menceritakan Allah telah mencipta.
Mhm. Kan? Khalaqallaha bermakna apa? Dia telah mencipta Allah. Tu jadinya. Oh, terbalik dah pula. Terbalik. Okey, okey, Sebab faham. tu kita kena kenal apa ni kalimah ni. Baris tu kan. Nampak? Hmm. Kadang satu baris dia boleh merosakkan makna je. Ya, Kedudukan dah betul kan? Kita tersilap betul, baris betul. saja. Makna baris tu penting lah Ustaz. Penting. Jadi Penting. pelakon. Dia mencipta Yes. Allah pula. Dia jadi Hmm. siapa? Dia telah mencipta Allah. Maknanya dah terbalik ayat tu. Hmm. Kan? Mana kita telah apa? Uh, menidakkan kuasa Allah. Yang Allah Yalah. Jadi patutnya pelakon. mencipta. Jadi sebab Faham. baris satu je kita silap baca kan. Hmm. Jadi rupanya kita telah mengata orang pula. Seseorang boleh mencipta Hmm. Allah pula. Itu sebenarnya kesalahan yang besar tu ya. Dalam aspek akidah pun sudah menyalahi lah. Ya, kita tak boleh kata sebab Allah tu tidak diciptakan ya. Allah tu dia terwujud daripada Dia mencipta. ya. Okey, itu bahagian sekarang ni yang ni Allah ni adalah pelaku, kita panggil dia pelaku yang aktif ya. Pelaku yang aktif. Nah, pelaku aktif ni dalam bahasa Arab dia fa'il ma'lum. Maklum. 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 Kita belum jumpa lagi tapi saya memperkenalkan je dulu. Ya, supaya tuan-tuan kenal, ada dipanggil perbuatan ni ada active mode, ada passive mode. Ya. So yang ni dipanggilkan aktif, perbuatan aktif ni ya. Saya lupa apa tak sempat nak betulkan, sepatutnya AKTIF ni ya. Kalau saya betulkan sekarang pun tak apa. Bukannya C. K itu sebab Okey, tak apa. dia aktif. Mana file savekan dia. Aktif lah. Dia daripada bahasa Inggeris lah aktif ni ya. Jadi maknanya Allah telah mencipta perbuatan yang aktif. Perbuatan yang aktif. Jadi fa'il kepada perbuatan yang aktif, dia akan mengambil i'rab yang marfu'. Domah. Ya. Okey, so kes kedua ialah naib fa'il. Ini pula pelaku juga. Tapi tidak dinyatakan. Tapi tak. Okey, apa dia naib fa'il? Yang dikatakan pelaku yang pasif ni. Apa ni ayat marfu' yang tiada dinyatakan pelakunya. Betul. Ayat yang tidak ada pelakunya, maknanya pelaku maklum tu tidak dinyatakan. Tidak dinyatakan. Dalam ayat tu. Digantikan. Ya. So bila ayat tu pelaku maklum tadi tidak dinyatakan, kita panggil ayat apa? Ayat majhul ya. Majhul. Jadi bila tak ada pelaku yang maklum dalam ayat, pelik sikitlah cerita tu kan. Perbuatan ada tapi tak cerita siapa ya. Jadi ayat majhul macam ni kena perbetulkan dengan melantik seseorang di dalam ayat tu sebagai naib fa'il. Itulah cerita dia. Kenapa berlakunya naib fa'il ya. Jadi pelaku diganti dengan objek marfu'. Jadi objek tu yang dilantik. Dilantik jadi pelaku. Jadi naib fa'il pelaku. Kita nak kenal dia mesti ada domah, bari domah juga Ustaz kan? Betul. Sebab bila dia dah dilantik sebagai naib fa'il, dia dah masuk dalam kumpulan fa'il juga ya. Jadi bila kumpulan fa'il je, dia kenalah mengambil marfu' juga. Tu sebab itulah dalam Al-Quran, bila naib fa'il, dia juga kalimah isim yang mesti mengambil i'rab yang marfu'. Dan dia hanya berlaku dalam kes apa? Ayat majhul. Naib fa'il ni hanya ayat majhul ya. Kalau ayat maklum, dia tak panggil naib fa'il ya. Okey, apakah buktinya dalam ayat ni? Ini ayat majhul. Buktinya Al-Quran tu ya, betul. Berbaris hadapan iaitu domah di ujungnya. Itu bukti dia apa ya? Itu bukti dia naib fa'il. Naib fa'il. Soalan saya, apakah bukti dalam ayat ni nak mengatakan dia ayat majhul?
Sebab dia tak nyatakan pelaku. Dia gantikan objek. Okey, itu satu. Yang Okey. keduanya, dia mesti ada kalimah majhul. Kalimah majhul. Ah, kalimah mengambil bentuk majhul, iaitu unzila tu. Unzila. Unzila tu apa dia? Kata kerja fi'lun madhi majhul. Ah, kita nak kenal dia macam mana Ustaz? Bentuk dia tu unzila tu. Ah, Hamzah Khatak baris dia depan. Kalau dia maklum, Hamzah Khatak baris atas. unzila. Ah, okey. Saya Okey. kelas ni saya dah bagi template kan? Ya. Template sebenarnya kita dulu saya pernah ceritakan macam mana unzila tu Oh, kita tengok pada baris template atas. ni ya, dia mengambil acuan ni Okey. uf'ila ni. Ah, baris di atas. Dia mengambil acuan uf'ila. Ah, Maknanya Hamzah Khatak baris depan, fa tu ialah nun dia, ain tu ialah zal dia, lam baris atas. Unzila. Ini ambil acuan ni lah. So hmm. acuan ni ialah apa? Tengok atas tu. Fi'il madhi majhul. Oh, Wazan keempat. tak ada yang ni. Ambil ni. Sekejap. Kat mana ni? Oh, ni. Wazan. Hmm. Okey, katakanlah kalimah tu anzala ya, nampak? Anzala dia ikut ambil acuan yang sebelah dia ni. Anzala ialah af'ala. Kalau kita jumpa dalam Al-Quran anzala, jadi anzala ialah fi'il madhi maklum. Dia aktif. Yang tu apa aktif, perbuatan aktif. Fi'il madhi maklum ialah perbuatan yang aktif. Dan bila ada perbuatan aktif, dia ada fa'il dia. So yang ni tadi unzila yang ni lah. Unzila tengok apa saya tandakan dengan kotak ya, tengok atas tu iaitu bila ambil unzila dia ambil acuan ni jadi dia adalah fi'il madhi majhul. Majhul. Majhul wazan keempat. Itulah jenis Okey. unzila tu. Itulah buktinya yang ayat tu ayat majhul. Ayat majhul Unzila. mesti ada kalimah perbuatan yang majhul ya. Jadi kita nak kenal dia, yang Nak kalimah tu kenal Ustaz. dia, tengok bentuk dia, perbuatan tu. Unzila tadi, dia mengambil acuan uf'ila ni. Ufila. Unzila. Ya. Okey. Mungkin saya kongsikan sekali lagi. Minggu lepas saya dah kongsikan. Tengok satu lagi kalimah dia anzala ya. Anzala dia bukannya majhul. Dia adalah maklum. Dia akan jadi anzala tu, dia mengambil acuan af'ala. Ya. Iaitu dia fa'il madhi maklum wazan keempat. Okey, di manakah anzala tu ya? Di dalam Al-Kahfi ya. Saya tunjukkan sekarang supaya kita nampak jelas ya. Kita pergi ke Al-Kahfi. Al-Kahfi. Okey, bentar buka lagi aku ni tadi ya. Saya dah buka dah. Okay, kita buka dulu Al-Quran tu, dia akan ni. Al-Quran ni sebab dia pakai Nox Simulator ni ya. Nox Simulator ni sebenarnya untuk orang main game ya. Ya, jadi apa sebab apa ni Quran ni dia Android. Jadi kita kena apa? Kena gunakan Nox ni. So dia buka. Okay, ni kita buka. Okey, so kita pergi ke Al-Kahfi ya. Al-Kahfi adalah surah yang ke 18. Yang besarkan. Al-Kahfi. Al-Kahfi ya. Al-Kahfi tahu kan? Apa tu? Pemuda-pemuda Al-Kahfi kan ya. Al-Kahfi gua. Pemuda gua. Tengok ayat yang pertama tu, dia bukannya unzila. Dia tapi apa dia? Anzala, nampak tak? Tadi unzila. Unzila Maknanya tu maknanya acuan uf'ila ya. Dalam template acuan uf'ila dia majhul. Sekarang ni yang ni anzala. Yang anzala acuan af'ala.
Jadi dia ni ialah fi'il madhi maklum wazan keempat. Oh, kalau anzala. Ha. So kita tengok bentuk ya, bentuk dia penulisan kalimah tu. Huruf dia dan baris dia tu menentukan dia sama ada dia maklum ataupun majhul. So maknanya ayat ini ialah ayat maklum, ayat aktif. Aktif. Yang tadi ayat pasif. Ayat majhul tu mana ayat yang pasif. Presis. Okey ya. So bermakna apa yang dimasukkan aktif. Jadi anzala makna dia telah menurunkan. Kalau unzila Anzala tu telah diturunkan. diturunkan. Itu dia masuk di majhul. Telah menurunkan, telah diturunkan. Telah Telah diturunkan. diturunkan. So kenapa Allah gunakan ayat maklum? Sebab Allah nak fokus kepada siapa yang menurunkan tu dengan sekali objek. Itu ayat maklum. Oh, telah diturunkan. Kan? Telah menurunkan. Okey. Allah yang ni kita tahu Allah dalam cerita ni disebut Allah ni yang menurunkan. Kan? Alhamdulillahi. Segala pujian bagi Allah yang telah menurunkan. So, kita tahu fa'il dia tahu. Dan Itu telah menurunkan. ayat maklum ya dipanggil. Tapi ayat yang majhul ya, ayat majhul tadi kita kerjakan rawi ni dulu, dia tidak cerita siapa yang menurunkan tu, dia cerita objek saja. Objek saja. Objek yang diturunkan tu dia cerita. Mana dia ada di sini kan? Al-Quran. Dia ceritakan Al-Quran tu objek dia. Ayat tu dia kata Syahrul Ramadhan, bulan Ramadan allazi yang telah unzila telah diturunkan fihi di dalamnya Al-Quran. Nampak ya? Dia nak menceritakan fokus dia kepada objek dia tu Al-Quran tu. Yang Quran yang telah diturunkan tu, dia tak fokus kepada siapa yang menurunkan. Itu dipanggil ayat majhul. Jadi fa'il dia tidak ada. Jadi apabila tak ada fa'il, objek ni kena ditukar kepada dilantik. Panggil lantik jadi naib fa'il. Fa'il pelaku. Pelaku. Sebab pelaku kalau yang tidak mafuk. Kalau tidak Al-Quran ni sepatutnya baris atas ya. Al-Quran Bagaimana kita tengok dalam ni, dalam ayat maklum tadi, objek dia Al-Kitabah ni yang diturunkan ni. Ya, segala pujian bagi Allah yang telah menurunkan ke atas hambanya Al-Kitab. Jadi baris atas tu. Jadi sebab ada ayat maklum, sebab ada fa'il, objek tak perlu dilantik lah. Tak perlu dilantik, maka dia masih lagi dengan baris atas. Pelaku. Dia ada pelaku. Dia tidak menjadi pelaku, dia jadi objek saja di baris atas. Ya. Yang berbeza dengan ayat maklum sebab tak ada fa'il tadi, dia sepatutnya baris atas sebab dia objek. Tapi sebab tak ada fa'il, dia kena lantik jadi naib fa'il, dia kena mengambil marfu'. Itu ya. Ini ilmu ni. Ya, saya percaya memang walaupun kita 10 tahun, 20 tahun dengan Quran kan, tak ada orang cerita ni. Ya. Sebab tu saya ambil inisiatif ni nak orang kata kongsikan dengan masyarakat ramai yang masyarakat kita 90% masyarakat awam kita Malaysia ni orang Islam. Yang ustaz-ustaz tu macam Ustaz Saiful ni, dia mungkin dia belajar tapi dia sikit sangat yang pergi sekolah Arab tu. Yang tak pergi sekolah Arab ni ramai, tak pernah dengar apa cerita ni. Saya sekolah Arab agak tak dengar pun. Kan ya, Puan Noridah mungkin ini first time kan, ataupun minggu lepas lah dengar kan. Walaupun dah banyak tahun belajar Quran. Itulah bezanya QHS ini nak bawa ya. Sebab benda ni penting untuk kita memahami Al-Quran. Tapi sayangnya kita tak pernah diceritakan dulu kan. Banyak saya rasa, saya percaya banyak dah belajar ustaz yang kalau nak kira ustaz berapa ustaz dah kan. Ya. Tapi itulah pendekatan pembelajaran Al-Quran kita di Malaysia ya. Dia tertumpu kepada dipanggilkan mengaji bukannya memaham. Ya, sekarang kita nak faham. Bayangkan bila kita faham ni ya, minggu depan kita boleh dah kongsikan ilmu ni. Tahun depan kita akan tambah lagi, kita boleh kongsikan ilmu-ilmu ni pada
orang lain mana ramai lagi orang lain akan tahu. Ya. Kalau kita tak buat macam ni sampai 10 tahun daripada sekarang ramai orang tak tahu lagi. Ya. Maknanya ayat majhul ni ayat maklum pun ramai yang tak tahu. Maklum. Kan? Betul, Rugilah. Ustaz. Rugi sebab apa? Ini Al-Quran ya. Kita ketinggalan Al-Quran. Ilmu-ilmu yang kita patut tahu kita tak ajar dan kita tak belajar. Rugilah kita ya. Nanti kita akan bertemu dengan, ingat ya, satu hari nanti kita akan bertemu dengan Allah. Ya, bila sampai giliran kita nanti ya, kita dihisap oleh Allah tu. Ya, sebab Allah sendiri ya, dia pada mahsyar akhirat besok yang menghisapkan kita Allah sendiri. Macam kat Malaysia, kat dunia ni lawyer lah. Apa dia panggil tu? Hakim lah ya. Hakim. Ya. Tapi sana Allah sendiri akan tanya kita. Allah tanya, kenapa ni saya bagi umur 60 tahun, 70 tahun ya. Ayat majhul pun tak kenal. Ya. Jadi malulah kita depan Allah tak boleh jawab kan. Kalau kita tak kalau kita tak boleh jawab soalan hal-hal dunia tu tak penting sangat ya. Siapakah Perdana Menteri sekarang? Maaf Allah saya tak tahu. Itu tak apa. Itu tak penting. Sebab ini kalam Allah. Allah cakap dengan kita, kita tak faham. Itu yang bahaya tu. Okey. Sebab tu kita buat kelas ni pelan-pelan ya. Kita nak Alhamdulillah. kawan-kawan kita mengenal. Besok orang Ini baru kalau rumah. Sekejap tambah. kalau orang tanya soalan senang, kenapa Quran tu marfu' ya? Contohnya ramai yang tak boleh jawab. Kan? Kenapa Al-Quran tu non baris depan? Soalan dia senang je, tapi kalau tanya orang kawan-kawan kita yang luar sana kan, 9/10 tak boleh jawab soalan tu sebab dia tak belajar. Okey, so so tajuk dia apa tadi? Soalan yang kita tujukan kepada Puan Nida tu apa tajuk dia? Ialah nombor 2 yang ni ya, iaitu fa'il Fa'il berlaku kepada kata kerja dan naib fa'il. boleh mesti mengambil i'rab yang marfu'. Ustaz, kalau tengok pada ayat tadi, boleh Ustaz saya tanya? Macam unzila kan? Ayat pertama barisnya di hadapan. Unzila tadi, yang tadi. Bukan, okey, unzila. Ya. Baris pertama adalah, kalau kata ini kan lebih kepada marfu'. Unzila baris pertama, baris di hadapan. Dan objeknya pun Al-Quran, baris yang terakhir baris hadapan. Adakah itu bukti-bukti yang mengatakan ayat majhul? Ke tak? Bukti dia adalah unzila ni. Kalimah unzila ni. Bukan dia bukan tengok baris depan je, bukan. Okey. Dia kena tengok ejaan dia tu. Unzila penuh tu, 4 tu. Dia sebab ejaan dia mengikut yang ni. Mengikut ni, uf'ila ni. Okey. Itu bukti dia. Majhul. Dia majhul ni. Sebab dia ambil acuan uf'ila ni, dia jadilah majhul. Okey. Kalau af'ala, maklum. Kalau af'ala, dia jadi maklum. Maklum. Ya. So itu bukti satu. Yang pertama dia ada kalimah majhul. Okey, dan bukti kedua ialah dia ada naib fa'il. Dia ada naib fa'il. Objek yang menggantikan fa'il. Iaitu objek dijadikan fa'il. Itu dinamakan naib fa'il. Okey. Kalau soalan yang sama saya ajukan, apakah bukti ayat maklum pula? Macam mana nak jawab? Apakah tanda-tanda ayat tu ayat maklum? Ya, ambil yang tadi ya. Ni. Okey, ini ayat maklum ni kan. Okey, apakah bukti dia? Pelaku dinyatakan, lepas tu anzala. Pelaku dinyatakan, lepas tu anzala, Ustaz. Okey, apa dia anzala tu? Ialah fa'il madhi maklum. Betul?
Dah apa? Hang dah. Tak dengar. Hmm? Kitab. Dinyatakan objek di situ. Ya, okey ya. Maknanya soalan saya tadi, apakah bukti dia ada 3 ya? Okey. Pertama, dia ada fa'il. Pelaku, fa'il, Keduanya, kalimah tu ialah kalimah maklum. maklum. Dan Satu lagi ketiganya, al-kitabah. objek dia baris atas. Itu Ya, cara objek di menjawab atas. dia. Okey. Itulah bukti ayat-ayat ataupun tanda-tanda ayat-ayat maklum. Maklum. Okey. Kalau ayat majhul sekali lagi, apakah tanda dia? Dia ada kalimah majhul, Mhm. tidak ada fa'il dan ada naib fa'il. Objek. Dia ada naib fa'il. Naib fa'il. Boleh ya? InsyaAllah. Ya, okay. Cuba fahamkan ya apa yang kita bicara ini. Nanti kita akan buat latihan sekali lagi. Jadi maknanya kita ajukan soalan yang sama tu sepatutnya boleh menjawab dengan lebih kemas lagi lah. Berkemas. Ya, sebab cara kita menjawab ni, kefahaman ni dia bergantung kepada Apa kita faham? sebaik mana maklumat yang kita dapat tu. Kadang kita banyak maklumat, dia lagi bercelaru ya. Ada orang macam tu. Lagi banyak kita cerita kat dia, dia lagi kelang kabut, ada juga. Ya, dia yang penting macam mana kita nak menyusun maklumat tu supaya dia kemas dan jelas. Ya. Okey ya, tahniah ya. Okey, kita jemput yang seterusnya. Kalau tengok dalam senarai, terus siapa? Dalam ikutan. Mana dia tadi? Syarahan kita, dia dah ada ya. Ke mana dia? Ya ke? Oh, masih lagi ya. Tapi mendengar ya. Masih Ustaz. Okey. Ingatkan selalu dah sampai ke sini, belum lagi lah ya. Ni Pakai Rahman MC Ibrahim. ni Ustaz, tapi ada urusan kena jumpa Datuk ni, saya on the way ke office Ustaz. Okey. Sekarang ni kita buat latihan secara menjawab soalan ya. Macam minggu lepas tu kita buat latihan membuat penerangan ya. So hari ni kita buat latihan secara menjawab soalan. Boleh jawab agaknya? Saya baru dengar tadi Ustaz, rasanya bagi pas lain dulu Ustaz, saya dengar dulu. Okey boleh ya, tak apa ya. Kita pergi pada ustaz kita lah, senang je soalan ni, dia pejam mata pun boleh ya. Pejam mata jawab. Okey, soalan kita ialah kalimah ismu juga boleh berlaku mengambil i'rab yang marfu' dalam kes yang ketiga dalam slide ni, iaitu dalam kes dalam keadaan ikutan ya. Ikutan untuk membantu ni kita bawakan contoh dia yang di sinilah. Ikutan ini dia panggil kaedah ikutan. Cuba terangkan, cuba kongsi dengan kawan-kawan apa yang dimasukkan dalam keadaan ikutan yang tertentu. Kalimah isim tu juga mengambil i'rab yang marfu'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan rakan-rakan. Baik, untuk yang nombor 4 ni adalah berkaitan dengan ikutan. Jadi kita menerus kepada isim sifat dan mausuf, yang mana terlebih dahulu kita kena faham dahululah apa itu isim sifat dan apa itu mausuf. Jadi isim sifat ni adalah kata nama yang menerangkan. Ustaz, saya pun boleh rapat dengan mic sebabnya dengar suara jauh. Disuruh rapat dengan dia pakai tablet ni ya. So dia rapat dekat tablet lah. Baik, dengar bos? Boleh tak? Tapi saya sayup sikit. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sama juga. Berbari domah. Isim sifat dan mausuf. Sifat ni adalah kata nama yang menerangkan tentang sifat ataupun keadaan kepada kalimah isim yang sebelumnya. Kalimah isim yang sebelumnya itu kita panggil mausuf.
Jadi sifat ni menerangkan tentang keadaan ataupun sifat perihal mausuf itu. Baik itu isim sifat dan mausuf. Jadi disiplin yang pertamanya untuk sifat dan mausuf ini, apabila mausufnya marfu, maka sifatnya mesti mengikuti mausufnya, iaitu mesti juga marfu. Dia berbeza dengan mudhafun ilaih, mudhaf dengan mudhaf. Jadi ini kita kena tahulah. Jadi kita fokus kepada isim sifat dengan mausuf ni. Disiplin yang pertama kita pegang Kalau kata mausufnya marfu, maka sifatnya mesti Marfu. marfu. Okey. Baik. Jadi dalam ayat yang dinyatakan ini, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa. Huwa itu adalah dhamir, dan berperanan juga sebagai mausuf. Dhamir tu siapa tu? Dia merujuk kepada siapa? Allah. Ilah huwa. Wah, tu domain. Jadi huwa tu dia mausuf. Kalau kita nampak secara zahirnya, huwa itu berbaris dengan atas kan? Tapi sebenarnya dia adalah apa? Allahu. Dia adalah perkataan Allahu yang berbaris dengan marfu. Cuma huwa tu adalah dhamir yang mabni, yang memang tak boleh. Huwa tu tak boleh nak tukar kepada huwi. Dia tak boleh. Dia kekal sebagai huwa, tapi dia berperanan sebagai marfu. Dia berbaris dengan marfu. Jadi Ar-Rahmanu adalah sifat. Isim sifat yang pertama nak menerangkan tentang Allah itu macam mana. Allah itu sifatnya Ar-Rahmanu. Ar-Rahman. Ar-Rahman maksudnya apa? Terima kasih. Maha penyayang. Pemurah. Maha Pemurah ya. Maha Pemurah. Ar-Rahman. Tapi kemudian kita ada lagi diikuti dengan isim sifat yang kedua. Dalam ni kita ada dua isim sifat lah. Ar-Rahmanu dan juga Ar-Rahim. Jadi kalau kita tengok Ar-Rahim itu pun juga mengikuti dengan marfu. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Tanda dia Baris depan. Ada berbaris dengan huruf terakhir kena sebutnya. Berbaris dengan dhamma. Dhammah. Doma. Jadi kat sini mungkin kita takut kalau kita kadang-kadang kita tak nampak huwa tu sebagai apa kan? Ya. Dia huwa adalah merujuk kepada Allah. Dia merujuk kepada Allah. Dekat sini dia gunakan dhamir. Kadang-kadang kita takut, kadang kita tak perasan bila guna dhamir ni, dia mabni, dia kekal dia tak boleh nak tukar-tukar dah. Dia tak boleh tukar. Jadi Ar-Rahman tu merujuk kepada sifat. Sifat yang pertama, kemudian Ar-Rahim itu pun isim sifat yang kedua. Jadi isim sifat itu yang dipanggil sebagai ikutan. Sifatnya mengikut kepada mausuf. Kalau dinyatakan kata itulah, kata la ilaha illallahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim. Macam itulah Jadi ada apa soalan tak? Tentang mausuf ni? Sifat dengan mausuf ni? Ustaz. Anda tanya dulu apa? Boleh. Ustaz Saiful, dengar tak? Ya. Andai kata tiada huwa tu, boleh tak kita faham dengan nak mengatakan adalah Allah ataupun pelaku? Tanpa huwa. Kalau kata tiada huwa. Ayat ni tak lengkap. Tak lengkap. Huwa tu maksudnya dia kan ke Ustaz? Saya pun lupa dah. Dia. Itu merujuk kepada Bermakna huwa tu kalau tak ada huwa dia mesti ada Allahu. mesti ganti. Allahu. Jadi huwa tu adalah menggantikan Allah. Betul. Menggantikan Dia Allah. kata ganti nama untuk Allahu. Ganti pelaku lah. Jadi maknanya kalau kata ayat tu dia tak nak sebut nama Allah, dia akan gunakan huwa. Huwa. Kalau dia tak nak guna ganti nama, dia gunakan nama yang sebenarnya Allahu. Allahu. Jadi makna ayat ni boleh jadi la ilaha illallahu ar-rahmanu ar-rahimu. Macam tu ayat. Okay. Lepas tu bila kita kenal macam ni kan, jadi bila kita membaca ayat tu nanti kita rasa macam lebih seronok lah. Tahu apa yang kita baca kan ya. Kita nak tukar, kata nak tukar kan kalimah tu, kita boleh menukarnya dengan yang betul. Contoh macam tadi ya, kalau soalan tu kalau tak guna huwa, dia akan jadi apa? Dia jadilah Allahu situ. Allahu. Pelaku lah, pelaku. Pelaku tak, Allahu tu ialah apa? Mausuf dia. Mausuf. Mausuf tu adalah apa yang diceritakan lah. Mausuf. Mausuf.
yang Nah, disifatkan, Ar-Rahman itu maknanya sifat. cerita Allah tu dia subjek tu ya. Dalam Dia konteks ada tu dia subjek. subjek tu. Lepas tu dia Allahu. Nah, jadi bila Allah nak menerangkan subjek Allahu tu digunakan isim sifat. Jadilah Ar-Rahmanu. Ar-Rahman. Nah, Sifat. okey. Nah, Sama juga Ustaz, kalau kata yang ini dengan yang kita pergi kepada yang Puan Halimah explain itu, ya. Ustaz pada bentuk ketik boleh belakang sikit ya, tentang mubtada dan khabar. Okey. Tengok di sini ya. So ini bila bermula la ilaha illallahu, ini dah boleh jadi ayat mubtada, ayat nominatif, ayat apa? Ayat non-nominatif dipanggil ayat marfu' balik ya, sebab dia nak menceritakan Allah tu sebagai subjek dalam perenggan kedua tu. Ya, so subjek dia ialah Allahu. Ya, tapi dia tak gunakan Allahu, dia gunakan huwa sebagai pengganti kepada Allah. Jadi huwa tu ialah mubtada. Ya, dia mubtada balik sebab tu dia marfu'. So sekarang ni mubtada sepatutnya ada khabar. Ar-Rahman tu sebenarnya tuan ialah katalah dia Khabar. tak mengikut huwa tu yang makrifah. Dia akan jadi khabar lah. Contohnya katalah Ar-Rahman tu ambil nakirah ya, tak ada alif lam ta'rifah. Jadi kalimah dia ialah Rahmanu ya. Rahman. Rahmanu dia tak ada alif lam ta'rifah, makna dia nakirah. 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 Tapi Ar-Rahman. Ar-Rahmanu ni dia ini satu kumpulan kalimah, dia tidak boleh mengambil tanwin ya. Sepatutnya macam Sami'un tadi dia ada tanwin kan. Yang ni Rahman, dia tak boleh Rahmanun. Dia ada pula ada bahagian lain ilmu Al-Quran ni dipanggilkan ghairul munsharif ya. Kalimah-kalimah yang di dalam golongan ghairul munsharif ataupun mamnu' min as-sarfi, dia tak boleh ngambil tanwin. Jadi dia nakirah dia akan jadi apa? Rahmanu, bukannya Rahmanun. So bila Rahmanu dia nakirah ya. Jadi huwa tadi makrifah. Ya, mana kita belajar huwa tu makrifah, kita dah belajar sebelum ni kan tak? Dalam ciri pertama kita kata salah satu daripada kumpulan isim makrifah di sini ya. Beberapa isim makrifah lagi, terdapat juga isim makrifah yang tidak ditandakan dengan alif lam ta'rifah, termasuklah isim dhamir. Huwa tu isim dhamir lah. Jadi mana isim dhamir ni tuan-tuan dan puan-puan, dia makrifah. Walaupun tidak ada alif lam ta'rifah. Dia tak ada alif lam ta'rifah tapi dia isim makrifah. So automatically yang tadi ya, dia makrifah tau. Mana dia? Yang ni kan. Dia automatik dia isim makrifah tau. Ya. Dia mabni, dia marfu' sebab apa? Dia menggantikan Allahu. Ya, Allahu marfu', dia marfu'. Tapi kenapa dia tak ada baris depan? Sebab dipanggilkan kalimah mabni ya. Semua isim dhamir ni ejaan dia mengikut apa yang ditulis tu, dia tak boleh ubah. Marfu' dia, mansub dia, majrur tu macam tu lah, itu dipanggilkan kalimah yang mabni. Jadi apa jadi? Katakanlah Allah nak menerangkan diri dia tadi menggunakan menggunakan khabar, bukannya isim sifat. So dia akan jadi apa? Huwa Rahmanu. Lepas tu yang sini akan jadi apa? Rahim. Tak ada alif lam Tak ada alif ta'rifah. lam. Okey, kalau tak ada alif lam ta'rifah dia jadi apa sini? Rahim. Rahimun. Tu dia. Rahimun. Ya, maknanya dia marfu', ada dhammah. Rahimun boleh mengambil tanwin ya. Dia tak termasuk dalam kumpulan ghairul munsharif. Jadi dia akan kalimah dia akan jadi Rahimun. Jadi kalau katakanlah ada ayat illa huwa rahmanu rahimun, kita tahulah yang ini sekarang ni, ini rahmanu adalah khabar yang pertama.
Dan Untuk rahimun yang kedua, khabar yang kedua. ikutan. Yang mana sama dengan yang tadi kan? Mana dia? Yang ni kan ya? Ah, Wallahu yang ni sami'un Allah ni alim. kalau kita nak tukar pada huwa boleh. Wa huwa Huwa. sami'un alimun. Boleh. Jadi Allah Ah. tu apa dia mengambil domain dia jadilah huwa. Hmm. Ha, Allah tu kalau wa jadi yang domain. marfu sebab dia mubtada jadi khabar dia pun marfu. Khabar pertama dan khabar yang kedua pun marfu. Kan? Okey. Boleh boleh faham. Boleh faham sikit-sikit. Tapi saya dengar seorang je suara ni, yang lain apa cerita ya? Apa? Kawan kita tadi siapa? Siapa Ustaz? Apa yang lelaki tadi apa nama? Lelaki Ada Huzaimi. Yang ada Huzaimi kan? Yang ada dalam ni. Sekarang ni tak ada, mana pergi? Petugas tu. Oh, dia bertugas dah. Ah, Yang Zoom user siapa? tak pasti. So, Zul. Ada satu apa ni nama dia Zoom user. Tak tahulah Ustaz. Ya, boleh jawab yang guna tu lah. Dia tak akan tahu sendirilah. Device dia tu ya, nama Zoom user pula. Tidak, ialah. Sama cik. Zoom user muncul. Siapa? Zoom user? Okey ya. Itu untuk kaedah yang ketiga ya dalam senarai ini, iaitu kalimah isim boleh juga mengambil i'rab yang marfu dalam kes mengikut keadaan ya. Ikut. Ya, keadaan ikutan. Bila mausuf dia marfu, dia pun marfu ya. So isim sifat je, dia hanya berlaku pada isim sifat ya. Okey. Dan seterusnya kes isim kana. Isim kana. Okey, saudara Di tak ada, dia keluar sekejap. Balik pada Puan Halimatun ya. Cuba terangkan apakah kes yang keempat ni? Isim kana. Isim kana. Okey, saya tunjukkan slide isim kana. Mana dia? Ni dia. Ya, ini ayat kana. Cuba terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang kelima iaitu isim kana yang marfu', di mana di dalam ayat kana uh, kanan nasu ummatan wahidah. Ya. Jadi an-nas tu adalah merujuk kepada isim kana yang marfu' sebab sin tu berbaris dhammah, dan Apakah yang bagi tamah huruf sin tu ya, huruf terakhir. sin tu berbaris dhammah. Jadi dia di sebelah kana tu kan, kalimah kana tu, jadi isim dia tu Anas tu mesti domah, Ya, isim marfu. kana mesti marfu ya. Marfu. Undang-undang dia bila ada ayat kana, so isim yang selepas kana tu dipanggil isim kana mesti marfu. Marfu. Okey. Lagi? Kemudian Ummatan. ummatan tu adalah khabar kana yang menceritakan tentang Anas tu, Betul. yang mansub, So khabar kana mesti mansub ya. mesti mansub. So bila ada ayat kana, isim kana mesti marfu dan khabar kana mesti Mesti mansub. Mansub ya. Okey, jelas kan? Khabar kana yang mansub. Ustaz, saya nak apa? Yang ummatan tu, ummatan. Ya. Jadi kita nak tahu dia sebagai khabar kana yang mansub tu, mana dia punya panggil apa? Berbaris ke apa ke? Saya nak cakap. Kalau macam Anas kan, Anas kita tahu dia sebagai isim kana yang marfu kerana di hujung huruf baris
di hujung ayat adalah berbaris domah. Huruf yang terakhir baris dhamma. Okey. Kalau ummatan tu, khabar kana yang mansuf tu, macam mana kita nak tahu dia sebagai ayat yang mansuf? Ummatan. Ta mabutah tu baris atas. Ya, itu dia. Itu Ya, dia punya. bila dia masuk, ingat tak hari tu? Masuk dia ditandakan dengan baris atas kan? Huruf terakhir tu. Okey. Jadi, Itulah menunjukkan dia masuk tu. Jadi berbaris atas tu adalah menunjukkan dia mansuf. Yes. Dia tu yang Kalau ummati, tiba-tiba dia tukar ummati. Dia tak jadi Itu dah majrur. khabar Jadi kana yang mansuf. dalam konteks ayat kana dia tak boleh majrur ya. Dia kena mansuf. Dia kena masuk, maknanya ta mabutah tu kena baris atas ya, sama ada tanwin ataupun tak bertanwin tu bergantung pada konteks apalah ayat tu lah. Tapi dia mesti baris atas. Sebab dia masuk. Okey. dia bila perkataan kana tu tak ya? Ya. Bila masuk kana tu, kana berada di depan, Anas tu asalnya mubtada. Tapi kita akan Ya. panggil dia sebagai isim kana. Ya. Sebab kana kita masuk awal. Ya. Kalau kata dia masuk inna, dia akan jadi isim inna. Ya. Jadi Anas tu bila masuk kana di awalnya, kan isim kana ni maksudnya adalah. Inna tu Kana maksudnya ni? seluruhnya. Apa dia Ustaz? Kana ni adalah Kana tu maksudnya adalah, dia Anas manusia. taukid, penguat Ustaz Adalah manusia umat. Dia sebenarnya original dia fi'il madhi. Fi'il madhi tapi dia fi'il madhi naqis kita panggil. Fi'il madhi yang tak berfungsi sebagai fi'il madhi, dia tak memberi makna perbuatan, dia memberi makna adalah. Dia beri makna adalah. Maknanya dalam cerita ni manusia tu adalah. Tu maksud dia. Formula dia kaedah kana. Okey. Kana dia start dengan kana. Mubtada itu ataupun yang kita panggil isim kana tu mesti marfu, khabarnya mesti mansub. Khabar tu ummatan kan? Ummatan tu khabar lah. Ummatan tu khabar, dia mesti jadi mansub. Itu dia punya disiplinnya lah, maksudnya dia punya undang-undang dia. Undang-undang kana, ayat kana dia mesti isim dia mesti marfu, khabar dia mesti mansub. Mansub. Okey. Karena mesti ada ya. Apa dia? Karena mesti ada di hadapan. Kana mesti ada hadapan. Sebab Perkataan apa? mesti ada hadapan. Dapat isim kana marfu'. Okey, originalnya Anas ni ya, tadi saya kata original dia kana ni fi'il madhi. Muhammadi. Jadi bermakna An-nasu ni original dia sebenarnya fa'il kepada kana fi'il madhi tu. Ya. Sebab itulah dia maf'ul, sebab dia fa'il. Dari segi konstruk, dari segi pembinaan ayat, kana nasu ni ialah fi'il madhi. Nasu tu fa'il kepada kana. Ya, tetapi kana ni dia dalam gulungan dipanggil fi'il madhi naqis. Ya, naqis ni macam berkurangan ataupun cacat. Dia bila dalam naqis jadi fa'il an-nasu tu dia tak boleh panggilkan fa'il dah. Dia namakan isim kana saja. So maknanya sebab original dia tadi fa'il dia marfu' kan. Jadi sebab itulah dia isim kana kena marfu'. Isim kana yang marfu'. An-nas ummati an-nasu. Yes, an-nasu tu mesti marfu' lah sebab dia original dia ialah fa'il kepada kana. Boleh faham? Sama dengan khalaqallah lagi, ingat tadi? Khalaqallah jadi ini fi'il madhi kan? Khalaqa ialah fi'il madhi. Jadi pelaku dia mesti marfu'. Nampak? Selepas dia tu dia mesti marfu'. Begitu juga dengan kana. Ya, kana ni fi'il madhi ni. Jadi pelaku dia ialah an-nasu tu. Isim kana yang marfu'. Tapi sebab dia bukannya fi'il madhi yang sempurna, so kita tak panggil dia fi'il madhi di sini. Kita panggil dia
kalimah kana dan fa'il itu kita tidak sebutkan fa'il. Kita sebut dia apa? Isim kana. Isim kana. Ha, jadi dia mestilah marfu' sebab dia sebenarnya original dia ialah fa'il tu. Dan fa'il mesti marfu'. Itulah sebabnya dia ngambil marfu'. Kalau orang tanya, kenapa isim kana marfu'? Ya? Jawapan ialah sebab an-nasu tu fa'il, sebenarnya fa'il. Isim kana tu. An-Nasr sebenarnya fa'il. Yes. Dia sebenarnya fa'il ya, tetapi dia tidak boleh dinyatakan sebagai fa'il sebab dia kana Kana, fa'il madhi. madhi naqis dia panggil ya, naqisun. Kalau kata kana tu tak ada Ustaz. Maksudnya Okey ya, kalau tak ada kana tu apa jadi? Dia sudah jadi mubtada. mubtada. An-Nasr An-nas tu dah ummatan. jadi mubtada. So kalau mubtada bermakna ini bukan ayat kana ya. Jadi kita ada kana, katalah saya cancel ke kana tu mana tanda cross ya. Sekarang ni tak ada kana. So ayat ni bukannya ayat kana dah. Okay. So kalau ayat kana dia bermula dengan mubtada yang marfu', apa jadi pada ummah ni? Ummatun. Dia jadi apa? Dia mesti mengikut, ingat tak? Yang tadi ayat Ummatun. mubtada. Apabila mubtada marfu', dia kena marfu' juga. Yalah, ummatun. Dia jadi ummatun lah. Ada. Ya, yang mana kita belajar di apa tadi? Yang pertama atas tadi, ya khobar kana ya. Khobar mubtada mesti marfu' juga. Jadi ayat ni kalau tak ada kana dia akan jadi annasu ummatun. Ummatun. Kemudian sini akan jadi apa? Wahidatun. Sebab ummatun dengan wahidatun ni ini kaedah ikutan ni. Wahidatun adalah isim sifat kepada ummah. Jadi kalau sini ummatun, sini mesti wahidatun. Wahidatun. Yang mengikut. Dia mengikut, yes. Yang mengikut dan berbaris domah lah. Berbaris domah, ya. Kalau tak Domah. ada kana. Kalau tak ada fa'il. Kalau tak ada kana, yes. Okay. So bila ada kana, yang ni kena masuk sebab dia khobar kepada kana ni. Dia panggil khobar kana ya. Bila dia khobar kana, jadi wahidatan ni isim sifat kepada ummatan. Jadi dia kenalah pada atas. Tanwin. Dia mengikut tu. Okay. So bila kita mahir ni besok, kita akan dapati pembacaan kita lebih menarik lah ya. Kita tahu setiap kalimah tu kenapa baris dia macam ni, tulisan dia ya, susun atur dia sebagainya, barulah kita membaca dengan penuh orang kata tu makna dia. Okey. So tadi kes apa? Okey, kes isim kana ya. Isim kana yang marfu', okey. Itu Ustaz menerangkan isim kana yang dalam senarai ni ialah yang keempat. 1, 2, 3, 4. Khobar inna. Okey, kes yang seterusnya khobar inna ya. Okey, kalau tengok dalam tadi apa saudara Adi tadi dia keluar. So kita suruh dia terangkan pula. Kes yang kelima dalam slide ni ialah kalimah ismun mengambil dia menjadi marfu' sebab dia khobar inna. Kita akan ambil dia punya apa tu ayat yang membantunya yang ni lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kes yang kelima ni disebutkan khabar inna yang marfu'. Contoh dalam ni ada satu ayat inna. Innallaha azizun hakimun. Jadi dalam kumpulan ayat ni ada kalimah inna. Jadi jadi selepas kalimah inna tu ada dia punya Allah tu isim inna tu. Isim inna kalau ikutkan undang-undangnya kaedahnya dia kena mansub. Jadi patutlah Allah tu berbaris atas. Betul.
Jadi innallaha. Jadi selepas kalimah Allah tu ada khabar dia. Jadi khabar dia pula kena ambil i'rab yang marfu'. Dia terbalik lah. Jadi azizun tu ialah marfu', dapat dilihat pada huruf akhir tu berbaris bermatain. Huruf Zai itu yang terakhir. Huruf Zai tu berbaris tanwin depan bermatain. Jadi azizun. Jadi juga itu khabar dia, khabar kepada Allah. 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 Okey. Jadi kalimah seterusnya hakimun itu ialah isim sifat, dia mengikut pada Azizun. mausuf lah, yang azizun tu. So azizun menjadi mausuf. Azizun jadi mausuf. Jadi hakimun tu ialah menggunakan isim sifat pada mausuf Azizun. azizun tu. So bermakna azizun ni memainkan dua peranan ya. Pertama dia khabar inna Yang marfu'. yang marfu', iaitu cerita kepada Allah ya. Khabar inna tu maksud dia ialah cerita kepada isim inna iaitu Allah lah. Allah. Lepas tu dalam pertalian kedua dengan hakimun, dia memainkan peranan sebagai mausuf yang marfu'. Okey, so bila mausufnya marfu', jadi isim sifatnya kena juga marfu'. Jadi yang paling dia punya kunci dia ialah dalam ayat Inna. dia punya isim tu kena mansub. Jadi sebab itulah kalimah Allah tu, Allah tu, huruf ha tu berbaris fathah atas. Sebab dia ada kalimah inna sebelumnya. Okey. Dan khabarnya mesti marfu'. marfu'. Okey. Boleh faham ke? Boleh Ustaz, kenapa hakimun? Dia jadi isim sifat, dia tak jadi juga khabar inna. Padahal dia bukan kali menerangkan hakimu tu ada sifat Allah. Dalam ni konteks ni dia menerangkan azizun tu. Oh, dia menerangkan untuk azizun. Dia menerangkan azizun tu. Dia jadi sifat kepada azizun tu. Oh, okey. Azizun dia ialah khabar kepada kalimah Allah tu, isim inna tu. Ya. Isim inna, okey. Jadi hakimu tu ialah menerangkan kepada kalimah azizun tu. Dia macam ni tadi lah kan. Okay, Macam ni ingat tak? Tadi umatan tadi nak menceritakan an-nasu. Lepas tu umatan tu nak disifatkan pula dengan wahidatan. Sama je konsep. So maknanya yang ni kalau kita wahidatan ni nak masukkan dalam cerita ni, kita boleh gunakan konsep yang sama sini ya. Iaitu kita ambil, saya copy je kat sini, masuk kat sini, masukkan dalam ni, cuma saya akan tukarkan yang ni isim sifat yang mansub. Mansub lah sebab dia berbaris di atas kan. Yes. Sama je konsep dia tu. So dia sekarang ni menjadi isim sifat kepada ummatan yang mansub. So bila kita faham, kita mahir apa ni ayat Quran ni, kita boleh ceritakan setiap kalimah ya di dalam tu dengan baik ya, tanpa menukar nahu dia, menukar makna dia. Ya, itu menunjukkan kita faham ayat Quran yang kita baca tu. Okey ya. Balik pada soalan tadi, ayat inna tadi, cuba kita buat soalan pada saudara Aldi ya. Boleh tak dia menjawab? Okey, katakanlah ayat ni tak ada inna, apa jadi? Allahu. Jadi kalimah pertama tu akan jadi okey, sekarang ni kita cross kan, tak ada inna ya. Apa jadi? Dia akan jadi ayat apa? So bukan lagi ayat inna. So kalau bukan ayat inna, dia jadi apa? Ayat mubtada. Okey, jadi dia akan jadi apa? Allahu, betul. Okey. Lepas tu apa jadi pada azizun? Hakimu. Azizun, hakimu. Sama. Okey, azizun tetap kekal ya, sebab khabar kepada mubtada mesti marfu'. Ya, jadi azizun tetap azizun dalam ayat mubtada ya. Okey, so hakimun
Hakimun pun Tak dia sama. sama pada dia sifat pada Azizun. Azizul. So dia akan tetap hakimun. Itulah ya, itulah keadaannya apabila tidak ada inna ya. Yang mana yang tadi kalau ayat kana mana dia? Ayat kana saya tekan kana ni. Yang ni tadi. Okey, kalau tak ada kana semula ya, kita ulang supaya kita betul-betul jelas. Okey. So kalau tak ada kana, jadi ayat mubtada balik ya. Mubtada mesti ada khabar dia yang mengikut mubtada. Okey, apa jadi pada ayat ni? Kalau tak ada kana, Inna su dia kal marfu. okey, annasu mubtada yang Ummatun. marfu'. Mubtada. Okey. Tu kalimah ummatan tu ditukar pada jadi marfu. Ummatun. Jadi ummatun. Betul. Ummatun. Ummatun. Lepas tu wahidatun dan tu dia isi sifat dia kena ikut dia punya maksud Mausuf. tu. Jadi dia akan jadi wahidatun. Betul. So dia akan jadi annasu ummatun wahidatun. Hmm. Okey ya. Okey, katakanlah kita nak tukar ayat kana ni kepada ayat inna, apa jadi? Itulah. So, bukannya kana tapi inna. Indah. Anas. Dia akan jadi anas tu dia akan jadi mansub. Jadi kursi tu akan berbaris atas. Betul. An-nasa. Jadi innan nasa. Tu dia kalau ayat inna jadi. Lepas tu Khabar dia kena marfu. jadi Ummatun. betul. Okey. Kemudian Dia punya sifat tu dia mengikut Wahidatun. maksud tu jadi wahidatun. betul. Itu maknanya dah faham, dah nampak dah tu ya. Jadi innan nasa ummatun wahidatun. Itu dia punya kontrak dia. Bagus juga soalan macam ni, Ustaz. Itulah. Ya. So maknanya bila kita berlatih macam ni, otak kita akan bekerja sikit lah ya. Dan kita dapat membezakan ya. Dan akhirnya bila kita tengok ayat baca ayat Quran tadi, besok kita akan tahu kenapa semua tu. Ya. Sebab kita dah buat, bukan kita dengar saja ya. Sebab tu saya selalu tekankan, kalau kita mendengar saja tak cukup. Dia kena buat latihan sama dalam bentuk dia nerangkan ataupun dia menjawab soalan. Inna ummatun wahidatun. Okey, kita ada saudara Zaki kita ya. Yang nombor 6. Menambah dan menyelaras. Okey, yang ni ialah apa? Ummatan wahidatan ni apa pertalian kita panggil? Belum belajar lagi ya. Okay, tak apa ya. Kita untuk sekarang ni kita kenalkan sebagai apa ni, mausuf dengan isim sifat lah. Ya, mausuf dengan isim sifat. Okey. Apa saudara Zaki boleh apa? Boleh apa buat latihan tak? InsyaAllah saya cuba, Ustaz. Okey lah ya. Okey, kita buat ada soalan apa ni? Latihan yang terakhir di mana dalam senarai ni dia ada kata kes tambahan dan penyelarasan ya. Okay, baik. Minggu lepas ada datang kelas ke? Ada tapi lewat sikit. InsyaAllah saya boleh ikut. InsyaAllah saya cuba. Okey ya. Cuba terangkan ya kes tambahan dan penyelarasan ni kepada kalimah isim marfu' ya. Sebab tajuk kita sekarang ni kita kata isim boleh jadi marfu' kalau dia terlibat dalam kes tambahan dan penyelarasan. Dan kita gunakan ayat ini dulu sebagai nak membantu kita menerangkannya ya, iaitu bersabit dengan kalimah az-zillatu wal maskanatu tu. Okey, cuba terangkan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okay. So azilatu tu tamabuta dia kena baris depan. Lepas tu yang belakang dia ada waw apa?
apa nama Ustaz? Waw apa? Watifah. Waw Watifah. Atifah. Waw Waw Atifah. Atifah dia panggil. Waw Atifah. Atifah. Wal maskanatu tu kena ikut sama dengan azilatu tu. Betul. Maksud dia kena ikut tu apa dia? Ikut apa? Baris depan juga. Dia So, kena ikut i'rab yang marfu'. Hmm. Azilatu adalah kalimah isim yang marfu' Okey. yang ditandakan dengan ta mabutah baris dhammah ya. Itu Okay. cara nak menerangkan. Kemudian bila ada waw atifah, bermakna waw tu akan menambah lagi satu perkara ya. Itu dipanggilkan tambahan tu. So bila dia menambah satu lagi perkara iaitu al-maskanah tu. So al-maskanah tu mesti diselaraskan dengan az-zillatu. Ya. Jadi sebab itulah al-maskanatu ya, dia diselaraskan i'rabnya dengan az-zillatu. Jadi az-zillatu tadi marfu', bila nak tambah so dia mesti diselaraskan i'rabnya kepada marfu' juga. Itu dia. Lepas tu itulah al-maskanatu. Dan tanda marfu' dia apa? Ta mabutah ni berbaris hadapan. Okey. Katakanlah ya. Katakanlah ayat ni bukannya azillatu ya. Dia katalah azillata. Zillata. Ambil ta dulu. Azillata. Jadi apa pada al-maskanah? Maskanata. Maskanata. Betul. Al-maskanata. Kalau azillati, ta baris bawah, dia akan jadi Maskanati. Maskanati. al-maskanati. Al-maskanati. Itu dia maksudkan tambahan dan penyelarasan. Ya, apa saja i'rab yang pertama ni, tambahan ni mesti mengikut. Okey, dapat. Okey, soalan saya ini dalam konteks dua-dua kalimah ni adalah bentuk makrifah ya. Tambahan penyelarasan. Makrifah ya. Okey, soalan saya lah, katakanlah kes ni bukannya makrifah. Dia yang ini dia nakirah. Nakirah, okey. Nakirah ya. Nakirah yang marfu'. Jadi apakah kalimah selepasnya? Apakah kalimah yang pertama dan apakah kalimah yang kedua? Nakirah. Sekarang ni nakirah pula. Nakirah kepada azillatu apa dia? Tengok Ustaz. Oh, tak ingat. Nakirah dia mesti tak ada alif lam dan huruf yang terakhir bertanwin. Itu nakirah. Ingat tak? Okey, Maknanya Jadi zilatu lah. zilatun. dia bertanwin. Zilatun. Betul tu. Zilatun maskanatun. Betul. Itulah jawapan dia. Okey, dapat. Zillatun wa maskanatun. Itu nakirah. Okey, sekarang ni cuba buat. Kalau dia kes nakirah yang mansub pula. Zilatu. Mansub dia pada atas. Zilatan maskanatan. Ya, itu jawapan dia. Zillatan wa maskanatan. Wa maskanatan. Dapat. Okey, kalau majrur Zilatin maskanatin. Bukan dia. Zillatin wa maskanatin. Wa maskanatin. Ini ada waw ya, sebab waw tu yang menyelaraskan. Okey, dapat. Boleh nampak dah ya? InsyaAllah. Itu ialah dinamakan apa? Tambahan dan penyelarasan ya. So kita akan tengok banyak kes ni dalam Quran nanti. So bila kita faham ni, kita kenal kan, tempat lain kita jumpa, kita nampak ni, kita tahu ini kes dipanggil apa? Tambahan dan penyelarasan ya. Kalau tidak, kalau kita tak faham, kita baca je kan, tak tahu apa pun ya. Itu ya dulu ya, itu dulu. Sekarang ni kita nak ubah ya, perlu kita
dengan Quran kita kemas lagi ya. Lagi kemas kita dengan Quran ni, kita lagi rapat dia, insya-Allah kita akan lebih rapat mengenal Allah ya melalui Al-Quran. Itulah tujuan kita. Dan akhirnya besok kita nak kawan-kawan kita yang lain pun rapat juga. Jadi kita kongsikan dengan dia nanti. Sebelum kita berkongsi itu, kita nak mantapkan diri kita dulu ya, iaitu faham dan mahir melalui latihan-latihan ya. Dan dalam kelas ni jangan takut kalau buat silap, tak apa ya, kita ada kawan-kawan kita boleh perbetulkan ya. InsyaAllah. Okey ya, itu sebagai ulang kaji kita kepada bahagian isim yang Al-Hilal wal Maskanatu tu kira naik fa'il. ya, okey, itu kalau kita nak kembangkan lagi perbahasan tu ya, betul. Az-zillatu tu sebenarnya naib fa'il. Okey, mungkin tadi puan Norida tadi kan, sebab dia yang menjawab soalan fa'il, naib fa'il tu kan. Nampak tak kes tu sebenarnya naib fa'il? Ya, Ustaz. Okey, azilatu tu Ustaz kata sebenarnya dia dalam ayat tu dia adalah naib fa'il tau. Sebab tu dia marfu' tau. Okey, pelaku. Pelaku yang pasif ya. Naib fa'il. Sebab Okey, dia di baris yang terakhir itu adalah baris domah. betul. Soalan saya, macam mana dia ni boleh, apakah buktinya dia ni naib fa'il dalam ayat tu? Naib fa'il. Ha. Naib fa'il sebab dia di hadapan dia ada alif lam Ha? di depan huruf. Okey, ingat tak soalan saya sebelum tu? Apakah bukti dia tu ayat naib fa'il? Dia mesti dalam ayat majhul kan? Majhul. So bermakna kalau kita katakan dia naib fa'il, bermakna ayat tu mesti ayat majhul ya. Itulah unzilatu. Dalam mana? Dalam ni ada unzila tu tak ada. So soalan saya ialah, manakah kalimah fa'il yang majhul? Majhul. Ya. Okey ya. So kalimah majhul ni yang ni ya, duribat ni. Duribat ni, okey, duribat ni tengok dot baris depan, ra baris bawah, ba baris atas. Maknanya kalau kita nak ambil acuan dia, yang ni fa baris depan, ain baris bawah, lam baris atas. Dia jadi fu'ila. Ya, dia ngambil acuan fu'ila. Okey, sekarang kita balik kepada acuan ni, kita tengok mana dia? Okey, kenapa hilang ni? Fu'ila. Fu'ila. Oh ni. Okey, saya ambil acuan ya. Mana dia acuan tadi di folder ke sini. Kita ambil acuan dia. Majhul. Template dia. Okey, tengok, ingat balik data apa? Duribat daripada duriba, iaitu fu'ila ya. Kenapa dia keluar ni ya? So kena tutup dulu ya. Okey ya. Ni. Dari sini agaknya kena tutup. Dah tutup ya. Exit Excel, plot masuk balik. Exit Excel. Excel tutup. Exit. Exit Excel. Oh, tutup. Tutup di mana ya? Ni. Pangkal yang yes. Okey. Kalau sini tak boleh exit. Tak boleh.
Ya, kenapa tak dapat template tu? Okey, kalau tidak stop dulu lah. Kejap ya, stop sharing sekejap. Terus saya masuk okey, Excel kat sini. Buka Excel, masukkan balik. Okey, Quran template. Ya, Quran ni yang buka ini dulu. Tak dapat ya. Ni. Kenapa tak boleh buka? Ni. Kita akan buka balik ni Excel. Buka mana? Adakah buka balik template. So, dia Template buka ya. folder. Okay. Template kat sini. Okey. Ni closekan. Lepas tu share balik ya. Betul. Okey. So, share screen balik. Nanti tuan-tuan tengok apa? Di manakah bukti yang duribat tu ialah majhul ya. Okey. Ni discovery no remove this file. Okey, remove. Okey, tengok kat sini ya. Dia mengambil acuan fu'ila ni. Duriba. Duribat tu adalah daripada duriba. Duriba. Duriba tengok acuan fu'ila. Jadi fu'ila tu, apakah fu'ila kita kotakkan, mana dia kotak, dia adalah fi'il madhi majhul. Tapi dia wazan satu ya. Dia dalam kumpulan wazan satu yang ni. Yang tadi wazan keempat. Yang ni tadi wazan keempat. Unzila tadi. Jadi duriba ialah ni acuan dia. Fu'ila. Jadi itu membuktikan apa tu? Kita clearkan drawing dulu, iaitu okey, mana dia punya slide tadi. Yang ni kot. Yang ni ya. Okey, ya. Itu yang membuktikan waduribat ya. Duriba dia asalnya duriba, lepas tu tambahkan ta maftuhah yang sukun ni sebab dia melibatkan naib fa'il yang muannas. Dia tambah ta tu ya. Lepas tu dia tambahkan waw tu hanya dan lah. Jadi kita tahu sekarang ni duriba ni ialah fi'il madhi majhul wazan satu. Duriba. Daripada duriba ya. Dia mengambil acuan fu'ila tadi. Jadi bila kita, ini ada ayat majhul, ada kalimah majhul, jadi bermakna ayat ni ialah ayat majhul lah tu. Wa duribat alaihimuz zillatu wal bermakna dia adalah ayat majhul. Bila ayat majhul ya, tengok di sini ada tak diceritakan fa'il dia? Tak ada. Siapakah yang duribat ni? Apa dia? Duribat ni yang menimpakan makna dia ya. Dan dalam konteks ni dia majhul maknanya ditimpa lah. Ditimpakan ke atas mereka. Itu ayat majhul lah tau. Dia tak cerita siapa yang menimpakan dalam ayat ni ya. Kita tahu sebenarnya yang menimpa itu Allah lah ya, tapi dia tak sebut dalam ayat tu. Itu dah ciri-ciri ayat majhul. Ditimpakan ke atas mereka az-zillah, kehinaan. So asalnya dia ni objek ni. Dia objek. Tetapi sebab fa'il tak ada, so objek tu dilantik menjadi naib fa'il. Sebab itulah dia mengambil marfu' tu. Dia gantikan. Dia apa dia? Dia ganti. Sebab dia tak ada fa'il kan? Dia dia mengganti sebab tak ada fa'il, betul. Dia macam Al-Quran tadi ke Ustaz? Samalah. Macam, Samalah. oh. Al-Quran tu objek,
Tapi sebab Faham? fa'il dia tak ada di ayat maju. Unzila Al-Quran. Okey. Dia dilantik menjadi naib fa'il. Naib fa'il. Objek sebagai pelaku. Tu Ustaz. Ya, so dalam kes ayat ni ada dua naib fa'il. Ya, sebab ada tambahan. Jadi azillatu naib fa'il yang pertama, al-maskanatu naib fa'il yang kedua. Tak ada fa'il. Okey, Puan Alimatun boleh faham ke? Ada lagi? Boleh. Yang tadi jawab tadi siapa Puan Norida kan? Oh, saya. Puan Alimatun boleh faham ke? Faham sikit-sikit Ustaz. Faham sikit-sikit ya? Yalah kita Tadi ada discussion sambil-sambil. ya sebab Ustaz Saiful tadi dia tanya yang tu kita kongsikan sekali kan ya. So kalau kita tengok azillatu wal maskanatu tu dia punya kes dia tu ialah tambahan dan penyelarasan Penyelaras. ya. Okey. Tapi kita tengok dalam keseluruhan ayat tu dia tu sebenarnya terbabit dengan ayat majhul. Jadi bila ayat majhul dia balik kepada yang cerita kita yang sebelum tadi kan. Yang ni tadi mana dia? Ni iaitu naib fa'il yang Pada menjadi kata kerja. marfu' yang kepada kata kerja yang majhul. Barulah menarik kita baca Quran kan. Kita tahu lebih. Kan? Dan Kalau tadi doriba tu ialah majhul, jadi dia punya maklum dia kalimah maklum dia. Daraba. Daraba. Doroba. Macam mana nak tahu ya? Kita tengok template tu kita akan tahu. Tengok template. Ini fu'ilah kan. Jadi dia punya maklum ni yang ni fa'ala. Ra dari atas. Daraba jadi duriba. Fa'ala. Fa'ilnya Dia. jadi darabullah. Kan daraballah kan. Daraba tu maknanya dia punya maklum dia lah. Kan barulah menarik kita baca Quran, belajar Quran mengenal satu-satu walaupun sikit kan. Lama-lama esok kita tambahlah ilmu tu pelan-pelan ya. Okey. 11 40. Okey, last soalan ya. Kalau ada untuk sebelum kita tutup. Mana Okey. tadi soalan ni? Soalan tambahan. Apa dia? Tadi yang contoh soalan kis tambahan dan penyelarasan. Kes tambahan dan penyelarasan. Tadi ada kan dia punya. Okey ya, bagus soalan tu ya. Paling senang sekali sebelum ini kira dah apa ya, dah Baqarah kan. Di manakah kita nak tengok tambahan dan penyelarasan yang pertama sekali dalam Al-Quran ialah dalam surah Al-Fatihah lah. Okey. Iaitu Ar-Rahmanir-Rahim. tak, ini ada waw ni, waw antifah ni. Ini tiada waw antifah. Manakah waw antifah yang pertama dalam Al-Quran ialah dalam ayat yang ke-5 ni. 5. Ya. Okey, apakah kes tambahan dan penyelarasan? Tapi ini dia bukannya isim ya. Ini dia dalam konteks kata kerja. Fa'lun pun berlaku juga tambahan dan penyelarasan di mana dia pertama tu ada kalimah na'budu. Na'budu kan. Lepas tu Allah nak tambah nasta'inu dalam konteks ayat tu. Nampak? Ini adalah tambahan dia kepada na'budu. Dalam konteks ni diselaraskan oleh waw antifah ni. Yang ni dipanggilkan fi'il mudhari' yang marfu'. Dal baris depan tu dia marfu' ya. Jadi bila dia tambah satu lagi kalimah nasta'inu pun marfu' juga. Yang ni pun kalimah fi'il mudhari' marfu'. Nanti kita akan belajar tajuk fi'il mudhari' ya. Nampak? Dia selaras lah tu. Okey. Mesti ada wa atifah lah. Dia ada wang antifah. Ini kalimah kata kerja. Tambahan kata kerja tambahan dan penyelarasan. Tambahan dan penyelarasan ya.
Lepas tu apa kes yang kalimah isim pula tambahan dan penyarasan ialah ayat ketujuh. Ayat ketujuh saya kotakkan sekarang. Di sini ada al-maghdubi. Okey. Apakah i'rab al-maghdubi ni? Siapa boleh jawab? Apakah i'rab al-maghdubi ni? Tengok huruf yang terakhir baris apa? Baris apa? Baris bawah. Majrur. Baris bawah mana dia majrur lah ni. Majrur. Ya, al-maghdubi ni ialah orang-orang yang dimurkai kan. Lepas tu Allah nak tambah lagi dalam ayat tu orang-orang yang sesat. Ni penambahan dia. Majrur. Ha, ini penambahan dia. Kemudian dia ditambah dan diselaraskan oleh waw. Ni waw ni, waw atifah. Jadi tengok, ya, al-maghdubi majrur, sebab itulah ad-dhalin lam baris bawah tu menunjukkan majrur lah tu. Jadi Dolin. ad-dhalin ialah orang-orang yang sesat, ya. Yang ni ialah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi Allah nak menceritakan ada dua golongan yang jalan dia orang adalah jalan yang salah, ya, jangan ikut. Ya. Jadi siapakah golongan tu? Ialah pertamanya al-maghdubi, orang yang dimurkai oleh Allah. Orang yang dimurkai Allah ni dalam konteks tafsir dia dia lebih kepada orang Yahudi. Orang Yahudi. Dia orang Yahudi. Memang orang Yahudi ni perangai ni kita tahu, ya. Memang dia orang yang dimurkai Allah sampai sekarang pun, ya. Tengok Palestin tu dia punya kerja. Kemudian Allah nak tambah lagi satu golongan dia ialah bukan juga orang-orang yang sesat. Nasrani. Orang yang sesat ad-dhalin tu lebih kepada orang-orang yang mengatakan Allah ni ada anak. Itu orang sesat tu. Yang orang Kristian kan, bukan orang Kristian, banyak lagi golongan lain kata Allah tu ada anak perempuan lah, you know? Dan sebagainya. Itulah turunkan surah Al-Ikhlas. Ya. Jadi ada dua golongan. Yang ni adalah tambahan kepada golongan pertama. Jadi apabila golongan pertama tu majrur, jadi golongan kedua tu kena juga majrur. Sebab dia apa tanda majrur sini? Lam mengambil baris bawah. Oh, saya dah ingat nun. Tadi tu nak tanya dah tu. Tunggu Ustaz Abir dulu. Bukan non, sebab non ni adalah jamak dia. Dia kena tengok huruf terakhir dia sini ialah lam. Okey. Ya, lam tu jadi lam tu dari bawah lah menunjukkan dia majrur. Bukannya marfu'. Kalau dia marfu' dia akan jadi apa? Dolinu. Kalau marfu' lam ni baris depan. Dolu. Kalau baris depan dia punya jamak ni akan jadi waw nun. Tak boleh ya nun, ya. Jadilah ad-dhaluna itu kalau marfu'. Kalau sini marfu', sini kena marfu'. Al-maghdubu. Ya, tapi dalam ayat ni dia tak boleh marfu', ya, sebab dia dah menjadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih kepada ghairi ni, ya. So dia tak boleh mengambil marfu', dia kena majrur. So bila sini majrur, tambahan dia mesti majrur juga. Ghairi ni. Ghairi ni Ghairi maksud dia bukan, ya Ustaz? Ghairi. Ya, bukan. Bukannya orang-orang yang dimurkai Allah. Dan orang yang sesat. Ini baris ghairi pun baris bawah. Dan bukannya juga orang-orang yang sesat. Itu maksud ayat tu. Jadi kita akan faham dia bukannya konteks makna saja, ya. Ada juga orang dia hafal dia makna. Tapi dia tak faham dia punya nahu tu. Dia tak faham mana nahu ni dia banyak, ya. Ada lebih kurang 12-13 perkara yang kita kena kenal dia. Nahu dengan soroh tu. Barulah kita mengenal dia dengan baik lah. So bila kita kenal tu sebenarnya kita tak tengok terjemahan lah. Kita boleh menterjemahkan dia. Ya, so ingat, ya, semua yang ada dalam kelas ni kita kita akan targetkan semua akan menjadi pengajar nanti, ya. Jadi kena kerja keras sikit lah, ya. Kena rajin sampai faham ni. Boleh kan, ya?
Boleh ya. Dulu Mahathir kata Malaysia boleh kan. Jadi maknanya takkan kita tak boleh kan. Okey, kita sudahi di sini dulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Minggu depan kita, saya ingat dah boleh beralih lah. Kalau faham yang ni, nanti yang bahagian mansub tu tuan-tuan baca balik ya. Kita dah buat latihan dulu. Masuk. Ulang balik kes-kes dalam kalimah ismun mengambil i'rab yang mansub. Lepas tu juga kes-kes kalimah ismun boleh mengambil i'rab yang majrur. Ha. So minggu depan kita akan sambung bahagian kedua, iaitu jenis-jenis. Jenis-jenis kalimah ismun pula. So kita kena belajar mengenalkan apakah jenis-jenis kalimah ismun dalam Al-Quran ya. Itu bahagian kedua ya. Ingat tengok balik slide. Saya dah kongsikan dulu ya bahagian kedua. Okey. Kalau saya nak kongsikan sekarang pun tak apa, iaitu kita ada slide di dalam ni, mana dia? Yang ni ya. Dia ini senarai yang kita mulakan dulu, ada berapa? Ada lebih kurang 20 ya. 20. Banyaknya. Itulah banyak. Jadi ya. Maknanya bila kita tengok tadi, nanti kita akan kena, oh ini kalimah ismun apa, ismun apa, ismun apa dan sebagainya kan. Macam tadi kita jumpa huwa tu, dia kalimah kata ganti nama kan, domir. Macam itulah caranya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal minkum. Minna. Inna wa minkum. Terima kasih Ustaz. Okay.